we continue on to after a good break. So untuk assignment tu, kita boleh guna Markowitz theory, teori Markowitz. Yang ini baru yang akan you belajar nantilah, Markowitz theory. So you need to understand how to find the return of portfolio. Okay, kalau return untuk satu senang. Okay, return untuk satu aset, satu saham. Okay, beli RM1, dia sekarang jadi RM2, so return dia ialah 100%. Tapi bila dia banyak, tu yang kita kena belajar. Macam mana nak cari return kalau ada 5. Okay, kalau ada 4. Kalau ada 10. Okay, so how do you want to calculate the return? Okay, tapi senang je lah. So very simple. So we will use based on the allocation. Based on allocation yang kita letak dalam setiap saham tu. Okay, contoh kita allocation kita semua ada modal yang terhad. Contoh RM100,000 kan. Saham A berapa? Saham B berapa persen? Saham C berapa persen? So, this allocation tu yang kita akan calculate balik. Okay, return contoh saham A 100%. Tapi sebab hanya kita pilih, kita letak dia 10%, okay, jadi dia terkeluar pula kan gula. Jadi dia kita akan calculate kali 0.1 je. So 100% kali 0.1 dia jadi 10% dia. Saham A return dia 10%. Dan seterusnya lah kita calculate. Okay. Kalau return kita calculate macam tu. Tapi kalau untuk risk, macam mana kita nak calculate? Untuk satu saham, normally kita calculate menggunakan standard deviation. Okay, ingat tak standard deviation tu apa? Kita belajar dulu kan? Still remember? Okay, variance and standard deviation. So, variance is the deviation from the mean, kan? And this standard deviation, you just square root of the variance. Kan? Ingat kan? Okay, dapat. That one we will discuss later. Alright? So, for one stocks, okay, it's easy because we just calculate the variance and standard deviation. But many stocks, tu jadi masalah. Okay, bukan masalah lah, cabaran. Okay. So asset allocation involve deciding on the weight for cash, bond and stock. Okay, kita ada RM100,000 tadi. Berapa kita nak simpan dekat cash? Berapa kita nak simpan dekat bond? Berapa kita nak simpan dekat stocks? Okay. Tapi untuk you punya assignment, RM100,000, stok berapa? Stok apa yang you nak? You berapa dia punya weightage lah untuk setiap stok tu. Okay, tapi kalau real life kan, so you ada RM100,000 tu, berapa you nak simpan cash? Berapa you nak beli bond? Sukuk. Berapa you nak beli tabung haji? Okay, berapa you nak beli saham? Berapa you nak beli emas? Faham tak? Itu portfolio tu. Itu portfolio. Okay, kalau you cuba fikirkan, sekarang ni ada berapa banyak portfolio you? Ada berapa aset? Cuba fikir. Okay, saya tanya seorang-seorang. Asrin tak buka ni, kita tanya dia. Asrin? Asrin tak ada tu, dia tengah solat isyak sampai solat solat isyak, lepas tu solat sunat. Dah habis witir belum? Alia ada berapa? Dua kot. Dua. Okay. Wan Husna? Dua juga. Dua juga. Alia Munirah? Saya lupa dah. Seorang dulu Alia. Hari tu panggil yang mana satu yang
Alia siapa panggil? Alia yang mana satu? Saya boleh panggil saya Munira. Oh ya, Munira, you Alia. Okey. Munira ada berapa? Doktor. Ya, Aset ada satu je kalau kot. satu je. Kalau power tu tak kira aset lagi Melainkan power tu bagi you duit setiap bulan tu jadi aset lah. Okey. Okey, buat masa ni power belum lagi. Okey. Rasanya lah. Okey. Tapi kalau kita tanya yang orang lelaki, kalau makwa tu aset ke liability? Hutang. Okey, liability. Okey, aset ni adalah benda yang ni saya bagi secara mudah yang nak bagi you faham. Aset ni adalah benda yang boleh memberikan you pulangan, yang boleh memberikan you cash masuk ke dalam you, masuk ke poket you. Okey, apa-apa yang bagi cash kat you adalah aset. Okey. Liability ni apa-apa benda yang you pegang terpaksa keluar duit. Keluar duit. Tu liability. Okey, keluar duit setiap bulan liability. Okey, faham tak? Tapi kalau dalam konteks yang lebih besar, ni saya konteks saya lah. Konteks Islamik ya. Aset ni ialah apa-apa yang boleh bagi kita pulangan, duit kat kita dan juga pahala. Tu memang aset lah. Kan? Bagi pahala itu aset. Sebab kadang-kadang kita just tengok material je kan. Tapi sebenarnya kita sedekah pun sebenarnya aset kita. Okay? Kita wakaf pun aset kita. Okay? Jadi dia punya pemikiran kita ni kita kena tengok falsafah kita lah. Falsafah kita ialah apa? So dia akan mempengaruhi apa perbuatan kita. Okay? Dan juga kita punya tingkah laku. Okay? Kalau liability pula, okay, selalunya yang keluar duit yang keluar duit dan yang bawa dosa kat kita. Itu liability lah tu. Contoh apa yang benda-benda yang boleh bagi dosa kat you? Apa contoh? Gosip. Gosip. Okey lah, gosip okey lah. Gosip tu maksudnya ni lah mengumpat lah. Mengumpat. Fitnah ke, mengumpat ke, apa ke kan. Itu adalah liability lah tu. Liability. Kalau dari definisi konvensional lah, kita kata kalau orang bankrupt tu maksudnya dia dah bankrupt lah. Dia tak ada dah. Dia tak ada apa? Dia tak ada harta lah. Kan? Duit tak ada. Itu bankrupt. Betul tak? Nak bayar hutang pun tak boleh. So dia bankrupt. Tapi kalau bankrupt dari segi Islamiknya, apabila pahala dia pun semua dah tak ada dah. Semua orang lain ambil. Okay. Asrin. Lupa nak tanya Asrin. Kan bila kita tanyakan dia mengajuk. Kan? Betul tak? Kan mengajuk cakap tu tadi tak tanya. Ha. Okay. Berapa aset you ada Asrin? Aset satu. Satu. Okay. Saya tak tanyalah apa yang aset you pegang. Tapi maksudnya you ada satu. Kan? Bila yang you dah ada dua saja, itu dah dikira sebagai apa? Portfolio. Okay, faham tak maksud saya sekarang ni? Kan? Tampak saya cerita macam sembang-sembang santai. Tapi dia nak bagi kefahaman. Kefahaman yang lebih mudah lah. Kalau orang selalu, cerita pasal investment je, ini killer subject. Ini killer subject. Kan? Tapi sebenarnya, it's very, very easy. Okay, very, very easy. Cuma bila hitam calculation tu, kenalah practice. Calculation kena practice. So,
most important decision, differences in allocation cause differences in portfolio performance. Ni apa maksud dia? Contohlah you ada 4 saham. Okay, 4 saham. You letak semua 25, 25, 25, 25. Maksudnya dia punya berat dia. Pemberat dia 25%. Semua kan? So maksudnya kalau semuanya sama, okay, contoh saham A, dia bagi untung 50%. Saham B untung 10%. Saham C untung tak ada untung. Contoh, saham D untung dia 10%. Okay. Kalau you letak semua sama, you akan dapatlah berapa peratus semua tu secara purata. Tapi contohnya you ubah sikit dia punya pemberat tu. Oh, saya nak beli 50% saham A. Untung you akan lebih besar. Betul tak? Sebab yang saham A tadi 50% untung dia. Dan you letak 50% duit you kat saham A. Jadi untung dia besar lah. Faham? Dia bergantung juga dengan weight tu. So, dia bukan hanya bergantung kepada rate of return, tapi bergantung juga kepada pemberat tersebut. Faham? Faham tak? Okay lah, macam ni lah. Bagi, nak dengar analogi yang mudah. Boleh? Okay, analogi yang mudah macam ni. You ada 4 orang Asrin, Husna, Alia dengan Munirah. Okay, 4 orang. So, kalau okay, contoh Asrin, okay, kalau kita macam ni, okay, kita buat semua buat kek lah, buat kek. Okay, buat kek. Jadi Asrin kalau dia buat kek yang besar, 5 kilo. Okay, contoh. Alia kalau buat kek, besar ke kecil Alia? Kecil je. Kecil, 1 kilo. Okay. Asrin 5 kilo. Husna kalau buat kek, bau besar. 2 kilo. 2 kilo. Okay. Kalau Munirah, tak kerti buat kek. Buat kek. 3 tingkat doktor, 3 tingkat. 3 tingkat. Okey, 3 tingkat. Okey, contoh lah. Okey, saya ada RM100. Okey. RM100, saya kata okeylah. Kalau saya bagi bukan 100, saya bagi 100. Kalau saya bagi 25, 25, 25, okey, saya mungkin dapat 5 kilo punya kek. Okey, lepas tu Alia 2 kilo. Husna yang berapa kilo dia? 2 kilo juga. Dia Sama satu. Alia 1. Bila tiba-tiba dia jadi 2 kilo. 1 kilo. Lepas tu Munirah 3 tingkat. Okay, tapi tak tahu berapa kilo. Ni Munirah berapa kilo 3 tingkat? Berapa kilo 3 tingkat? 3 kilo doktor, satu tingkat. 1 tingkat 3 kilo. So 9 kilo lah Satu maksudnya. tingkat 1 kg doktor. Oh, 3 kilo lah. So you 3 kilo. Okay, so sekarang ni Asrin 5 kilo. Jadi bila kalau saya letak, saya tukar. Okay, saya tukar. Kalau contohnya 25 tu saya dapat 5 kilo, 2 kilo, 1 kilo dan juga 3 kilo. Sekarang ni saya letak, okay, 25% saya akan dapat 5 kilo. Tapi sebabkan saya tambah lagi. Okay, jadi 50% ke Asrin. Saya dapat 10 kilo. Kan? Lepas tu, Alia saya bagi sebab you 2 kilo kan? 2 kilo saya letak. Alia 1. Oh, 1 1. Saya kurangkan. Okay, daripada 25% saya kurangkan jadi 12.5%. So, saya dapat setengah kilo. Faham? Husna tadi berapa kilo? 2. 2. 2 kilo, kan 25% saya dapat 2 kilo. Sebab saya tadi, saya kurangkan juga. Kan, sebab
saya nak dapat 10 kilo asrin tu, saya kurangkan juga. So, saya dapat sekilo. 12.5. Yang asrin 75. Okay. Alia Munira, saya maintain. Contoh, saya maintain 25%. So, saya dapat 10 kilo, tambah setengah kilo, tambah 1 kilo, tambah 3 kilo. Jadi berapa? 10 tambah 3 tambah 1, 14 setengah kilo. Nampak? 14,5 kilo kan? Tapi kalau mula-mula tadi berapa kilo? 5 tambah 2 tambah 1, 8 tambah 3, 11. Nampak? 11 kan? So sekarang ni dengan duit yang sama, saya dapat return yang lebih tinggi. Sebab saya ubah je weightage yang mana saya nak letak tu. Faham tak? Sama juga dengan stocks. Okay, return yang mana yang tinggi tu saya boleh dapat return yang lebih tinggi lah. Sebab saya letak weightage dia tinggi. Okay. So weightage ni dia akan membuatkan dia berubah-ubah. Tiba-tiba saya tukar, contoh. Asrin saya letak kosong. Kosong. Jadi saya tak dapat apa daripada asrin, betul tak? Kan? So kosong. Yang Alia saya maintain, Husna saya maintain. So saya dapat 1 dengan 2, 3 kilo. Tapi yang Alia punya portion 25%, saya bagi kat Munirah. Sorry, Asrin punya 25% saya bagi kat Munirah. Saya dapat 6 kilo. Nampak? 6 kilo je dapat. Sebab 3 dengan 3, kan? 6 kilo je dapat. So, bila saya ubah weightage tu, okay, return saya berubah. Faham ke pening? Faham. Faham, eh? Faham, nampak? Tadi mula-mula asal 11 kilo. Sorry. 11 ke 3? 11. 11. Lepas tu saya tukar jadi 13. 13. Saya tukar lagi jadi 6. 6. Okay. So you need to understand how you want to allocate, okay, you punya weightage tu. Okay. So faham tak konsep kita sekarang ni? Yang ini saya cerita konsep portfolio management je ni. Portfolio bila kita nak beli saham dan sebagainya. Okay, 9.40. Kita ada lagi sikit lagi. Jangan takut. Okay, dah 10 minit kan. Nampak 10 minit semua dah. Okay, kita tengok lagi 5 minit dia boleh tahan ke tak. Okay, the next one. Okay, lepas asset allocation. Okay. Strategic asset allocation. Okay, strategic asset allocation. Okay, which mean that simulation procedure used to determine likely range of outcome associated with each asset mix. Tadilah macam tadilah. Okay, kita nak try letak macam mana supaya weightage tu, dia punya strategi dia tu, supaya dia boleh dapat return yang lebih baik lah. Okay, in long run. Okay. Itu kalau strategik. Kita tengok jangka panjang. Tactical, jangka pendek. Okay. Changes in asset mix driven by changes in expected return. Tadi sebabkan perubahan expected return tadi. Okay, tiba-tiba Asrin cakap, alamak, kali ni saya tak boleh buat 5 kilo punya kek. Saya boleh buat 10 kilo. Agak-agaknya saya akan bagi macam mana? Tiba-tiba dia cakap, saya akan letaklah semua ke 10 kilo tu. Betul tak? Okay, mungkin tak letak semualah, tapi saya letak besar, kan? So, saya letak 70 ke Ali Asrin, dan 10 kepada Alia, Husna dan Munirah. Okay, sebab dia ada perubahan dia. Tapi masa tu je dia berubah. Lepas tu dia patah balik. Okay, sekarang dah tak boleh dah 10 kilo je kak. Dah tak ada diskaun dah, tak ada promotion dah dia cakap. Okay, saya boleh bagi 5 kilo balik, kan? Saya pun turunkan balik saya punya weightage tu. Kan? Saya turunkan balik. Okay, dulu saya bagi 70 kan, 70. So saya turunkan weightage ni. Okay? Sebab dia dah jadi 10 kilo. Macam tu lah kalau you beli promosi tu, diskaun ke apa ke kan. Okay, bila promosi banyak, promosi apa,
diskaun banyak, besar, you beli banyak bendanya. Okay, contohnya aiskrim. You selalu makan aiskrim apa? Aiskrim Yao ke Mixu? So, Yao ke Mixu? Mixu murah. Ha. Mixu murah. You, okay, so siapa yang Mixu? 2 orang. Yao seorang. Muniram, Yao. Husna? Ha? Mixu. So 3 Mixu. Ha? Mixu Betul ke sebut dia Mixu? Okey. So, Mixu 3 orang. Okey, tapi kalau contohlah Munira sebab dia ada diskaun kan yang selalunya. Hari apa dia bagi diskaun Yao? Rabu. Yang beli Mixu tahu pula. Berapa persen dia bagi diskaun? 11. Ha? 22, 33. 22, 33. Harga biasa? Paling murah 14 ke? Tak. Dia kalau sebelum diskaun berapa? 14.9. Kan? Sebelum diskaun. Ha. Kalau ada diskaun? RM11. Oh, tak adalah banyak sangat diskaunnya. Sikit je, RM2 Betul. RM3. Tapi saya tahu sebab apa anak saya suka sangat. Dia cakap kena pergi hari Rabu ni sebab ada diskaun ni, dia cakap. Okey. Jadi hari Rabu je dia nak pergi beli. Kan Rabu kan? Hari Rabu je nak pergi beli kan. So saya cakap saya pergi sebelah sebab dia sebelah-sebelah je kedainya. Saya pergi kedai yang Mixu, dia pergi ke Yao. Sebab Mixu satu aiskrim kan RM2. RM2 Betul. yang ada boba tu RM5, betul tak? Betul. RM5.5. Betul. RM5.5. Saya beli yang boba tu baru RM5.5. Okeylah, itu contoh lah. So macam mana you nak buat asset allocation dengan weightage dia tu bergantung juga dengan expected return. Tapi saya rasa you faham konsep yang kita nak pakai untuk portfolio management ni. Bila you nak buat manage you punya portfolio ni, bergantung kepada return tadi, bergantung juga kepada weightage. Sama juga dengan risiko tu nanti pun ada kena dengan weightage-nya. Sebab apa? Kalau you dah tengok return, return tinggi, risikonya pun tinggi. Contohnya macam kes kita tadi, Asrin memang boleh bagi 5 kilo. Tapi risikonya pun tinggi. Contoh, risikonya tinggi, mungkin kek dia tak berapa jadi. Contoh. Sebab dia besar sangat, kek dia mungkin tak jadi. 5 kilo kan? Kek dia mungkin ada RM1 sikit ke macam tu lah. Risiko dia. Sebab dia return tinggi. Risikonya mungkin tinggi. Kan? Kalau yang Alia punya pula sekilo. Tapi sekilo tu memang jadilah. Confirm lah. Dia tak adalah tiba-tiba dia runtuh ke, penyet ke apa ke. Contoh, sebab dia sekilo ngam-ngam je. Kan? Husna pula risikonya taklah tinggi macam yang 5 kilo tu. Dia tak adalah ni. Kalau Alia risikonya tinggi juga. Sebab dia bertingkek-tingkek. Takut tingkeknya tu tadi. Macam tu. Robo. So nampak. Sebab tu you punya tu risiko you about 30% risiko. Asrin 50% risiko. Contohlah. Alia 10% risiko. Mesti ada risiko lagi. Kan? And then Husna 20% risiko. Ada risk dia. Ada risk dia. So faham tak? Bertingkek-tingkek kan? Tahu ke bertingkek-tingkek tu apa? Belajar kat Negeri Sembilan mesti tahu lah. You learn in
in USIM. USIM is also in Negeri Sembilan. So it's actually Negeri Sembilan lah, tingkat-tingkat lah. Okay, contoh ni asset allocation example. Okay, untuk long term contoh ni untuk long term horizon. Okay, long term horizon dan high risk tolerance. Maksudnya orang muda ni. Orang muda yang early career. Kan? Dia boleh letak 80% kat saham. 15% dekat fixed income. Okay, iaitu sukuk. 5% dia cash dia pegang. Kalau yang short to medium term, dia pegang cash banyak. Sebab dia nak tukar tu susah kan nanti kan. Nak tukar pada cash. So dia pegang cash 20%. 60% fixed income. 20% saham. Sebab apa saham dia kecil? Sebab kalau saham ni dia very volatile kan. Bukan very volatile lah. Harga turun naik. So kalau kita beli dalam short term, kita tiba-tiba nak pakai duit, pada waktu yang sama, saham tu tengah jatuh harga. Susah nak jual. Betul tak? Harga dia tengah jatuh. Tapi kalau you long term, dia jatuh macam mana pun, tak apalah, dia jatuh lah dulu kan. Nanti lepas ni dia naik lah. 2 tahun lagi dia naik lah. Contoh. Kan? So basically that's why kalau you long term, okay, you boleh letak banyak dekat saham. Kalau short term, you letak banyak dekat fixed income dengan cash. Kalau very short term, tak adalah beli saham. Semua simpan cash lah. Kalau very short term. Kan? You nak pakai duit untuk besok, takkan you nak beli saham. Peganglah cash. Kan besok nak pakai kan? So you pegang cash semua. Faham Okay. Okay. Monitoring condition and circumstances. Investor circumstances can change for several reasons. Kita punya keadaan ni, circumstances ni boleh berubah sebab mungkin kekayaan berubah daripada masa COVID dulu daripada T20 jadi B40 masa COVID, daripada M40 jadi B40. Okay, ada juga yang daripada M40 jadi T20 masa COVID. Okay, alright, dia main saham masa tu terus. Okay, beli saham stok glove kan, tu naik macam apa ni banyak kan, so dia dapat banyak untung. Investment horizon changes, perubahan. Contoh tadi lah, you nak pergi haji tahun 2030. Kan, tiba-tiba tabung haji cakap, kami nak memaklumkan dengan sukacitanya, okay, you punya giliran jadi 2025. Kelang kabut dah masa tu kan. Kelang kabut maksudnya macam-macam lah. Okay, yang aset ni jual, aset ni jual, aset tu jual. Okay, nampak dia perubahan kepada liquidity tu. Okay, sebab you nak kena pergi tahun depan. Okay, kalau 5 tahun lagi tak apalah, you masuk dalam ASB ke apa. Bila pergi tahun depan, habis keluarkan ASB, keluarkan semua kan. Contoh. Kan sebab you nak pergi. Sebab tu dia berubah. Okay, you punya ni berubah. Tax, cukai. Contohlah kan, cukai. Cukai berubah. Contoh hari tu dia orang tanya yang ni, bajet ni mungkin cukai ada cukai warisan. Cukai warisan maksudnya kalau you punya ibu bapa meninggalkan harta, you kena cukai nanti. Okay. Contoh, tapi tak tahu akan dibentangkan ke tidak. Okay, ada 5 cukai. Okay, cukai lemak. Cukai lemak. Saya panggil cukai lemak. Kan, cukai lemak ni ya cukai makanan tak berkhasiat. Makanan yang berlemak. Okay. Contoh makanan berlemak ni burger kan. Okay, apa lagi yang makanan berlemak? Saya tak pastilah. Fast food. Fast food lah. Okay, makanan berlemak kan. So dia akan kenakan cukai. Okay. Dan macam-macam cukai lah. Tapi cukai warisan pun ada dicadangkan. Cukai warisan maksudnya kalau you dapat harta peninggalan warisan, you kena cukai. Tak tahu berapa persen. Okay. Jadi kalau berlakunya macam tu, ramailah nanti akan terus hibahkan hartanya. Betul tak?
So hibah dia dah mungkin tak perlu cukai. So hibahkan terus daripada faraid contoh. Kan? Tapi masalahnya takut dihibah aja kepada anak. Anak pergi jual pula rumah. Habis mak ayah kena keluar dari rumah tu kan. Mungkin ada berlaku Okay. Dia hibahkan kepada anak. Anak pergi jual rumah. Sebab dia tak nak duduk rumah tu. Dia nak beli rumah lain. Pergi jual rumah yang ayah dia tengah duduk tu. Ayah dia kena keluar. Dengan mak dia kena keluar. Ada berlaku Memang ada. Cuba check. Cuba Google je. Okay. And then legal regulatory consideration. Kalau ada perubahan dalam undang-undang. Okay. Unique needs and also circumstances changes. Unique needs tu contoh. You tiba-tiba nak kahwin tak. Memang dah tak boleh bertahan ni. Memang nak kena kahwin. Contoh kan. So itu keperluan yang unik lah. Kan. Mula-mula you budget tadi nak kahwin 5 tahun. Lepas tu tiba-tiba nak kahwin tahun depan juga kan. Okay, ini benda betul Ini benda betul. Okay, benda yang betul. Saya pun dulu pun sama juga. Okay, ingatkan nak enjoy dulu kan. Okay, kita enjoy dulu kan. Orang lelaki kan selalu kata nak enjoy. Tiba-tiba terjumpa pula kan. So, tiba-tiba nak kahwin. Peranjat mak saya kan. Okay, contohlah. Okay. Portfolio adjustment. Okay, ini bila tadi kita kata saham tu jatuh ke, ataupun kalau kita ni passive investor, saham tu dah terkeluar dari indeks. Ingat tak minggu lepas kan? Saham tu dah terkeluar dari indeks. Jadi kita pula pasif ikut indeks. So maksudnya kita beli sama macam indeks kan? So bila indeks dah keluarkan, kita tak boleh simpan lagi yang dia dah keluarkan tu daripada kita punya portfolio. Kita pun kena keluarkan. Okay? Tu dia panggil adjustment lah. So portfolio not intended to stay fixed. Dia maksudnya bukanlah you beli 10 saham tu, 10 saham tu je yang you boleh ni. Okay? You boleh tukar. No worries. Dia kata jangan, kononnya, okay, kalau you dah pilih saya je lah. Macam tu. Tak. Kalau you pilih saham A je you pegang sampai bila. Tidak. Okay, you boleh jual. Okay, you boleh jual. Jangan ada emotional attach. Faham tak? Emotional attach ni contoh lah selalunya. Ada macam semalam lah kan. Ada orang tanya, okay, boleh ke tak dia jual ni kan? Lepas tu saya tanya, tak ada emotional attach ke? Sebab yang saya beli tu contohnya adalah untuk bertunang. Contoh. Kan? Tak ada emotional attach ke? Kan? Lepas tu saya cakap, tak ada masalah, you jual je. You nak jual lah. Sebab dah tak boleh pakai. Kan contoh. Kan? Dulu kecil. Okay. Dah lama-lama dah membesar kan. So maksudnya baguslah saya. Okay. Sebab saya telah membagi makan sampai besar. Okay, itu contoh lah. Right. And then rebalancing, masalah ni kita tak nak sangat banyak rebalancing. Kita tak nak sangat jual kita punya portfolio ni. Kalau kita punya aset tu bagi kita income, tak payah jual. Faham tak? Kalau saham tu bagi dividen, naik harga, tak payah jual. Simpan lah. Betul tak? Kalau you punya rumah yang you sewakan, bagi income kat you, kan, sewa, dan dia naik harga, simpan lah. Janganlah jual. You tak payah nak jual. Sebab bila you jual, ada kos. Okay? Kos broker lah. Okay? Kos, macam-macam kos. Kalau jual rumah, kos broker, kos peguam. Beli rumah lain, ada kos broker juga, ada kos peguam lagi, kos renovation. Nampak? Kan susah. Faham? Faham Okay. So cost of not rebalancing involve holding unfavorable position. Tapi kalau you contohnya pegang aset yang tak beri pulangan, dia jadi tak bagus lah.
Kan? Dia jadi liability. Contoh, you beli rumah. Kan? Sewa 500. Bayar hutang 1000. Bayar installment 1000. Sewa 500. You pegang dia tu, berdarah poket you. Faham? Jadi sebab tu kalau you pegang lama-lama, lama-lama lah berdarah. Faham tak maksud saya? Okay? Sebab tu kita kena rebalance, kita kena jual. Okay? Oh, this property ini tak bagus lah. Okay? Setiap bulan saya kena bayar 500. Sewa dia 500. Setiap bulan saya pula yang tolong bayarkan sewa dia. Penyewa tu kan. Patutnya dia kena bayar 1000 lah. Kan? Kalau sepatutnya lah. Sebab you installment you bayar 1000. Tapi sewa you dapat 500 je. So sebenarnya you bayar 500 untuk dia duduk. Kan? Kalau dia tu anak you, tak apa. Kan? Ini tak siapa-siapa. Penyewa biasalah yang you tak kenal. Bukanlah you tak kenal, penyewa saja. Tapi you yang bayar dia setiap bulan 500, 500, 500. Kan? Untuk bayar kepada bank. 500 dia bagi, 500 you tambah dari poket you setiap bulan selama 30 tahun. Berdarah tak? Ada. Ha. Setiap bulannya berdarah. Setiap bulannya berdarah kan. Merah. Kalau berdarah tu kena panggil apa? Kalau saham, merah. Berdarah lah. Okay, property pun kita kata kalau rugi tu merah kan. Berdarah lah. Okay. So, bila saya kata-kata ikut selanggar pasaran ni, selanggar orang-orang biasa yang dalam macam trader, dia kadang dia tak panggil very buku punya terma tau. Dia tak panggil losses dia panggil macam tu, market merah. Okay. Market merah. Okay, market tengah fly. Kan, tengah fly. Kan, so dia tengah naik kan. Harga saham tu tengah fly. Kan, dia tak ada panggil cakap saham tu sedang meningkat dengan sangat tinggi. Okey lah, boleh lah you dalam TV boleh lah you cakap macam tu. Kan, dalam TV. Okay, dalam dalam radio, okey lah, kenalah cakap macam tu. Okay, tapi saya kadang-kadang pun saya cakap juga bahasa bahasa orang yang mudah faham lah. Okay, untuk kita ni. Okay, so cost of not rebalancing involve holding unfavorable position. Kalau you pegang, contohlah, you pegang saham tu merah. Buka je portfolio you, alamak merah. Buka je portfolio you, alamak besok, tahun depan tengok merah lagi. Ganggu emosi tau. Ganggu emosi. Okay. Buka je, nampak lah kan. Contohlah, you buka pintu je nampak X you. Contohlah. Sebab X you duduk sebelah rumah. Contoh. Buka pintu rumah nampak X you. Buka pintu rumah nampak X you. Hari-hari nampak kan. Frust tu betul. Hari-hari baru je nak move on, frust balik. Baru nak move on, frust balik. Nampak tak? Emosi. Dalam saham ke, dalam investment, sama. Sama je. Okay? Sebab tu kita kadang-kadang kita kena buat. Sebab tu dia panggil kita cut loss. Okay? Cut loss. Okay? Potong rugi, tak apa. Ada sikit cost dia, tapi kita dah tak nampak dah yang rugi tu. Okay? Kita dah tak nampak dah yang rugi tu. Okay? Kita punya portfolio hijau je contoh. Tapi macam saya sendirilah. Portfolio saya ada yang rugi tu yang saya pegang tu. Ada rugi. Sebagai pengajaran jugalah untuk saya. Okay? Sebagai pengajaran. Inilah sebabnya tak cut loss. Contoh. Merah ni nampak. Okay? Okay. Okay. And then kita akan, lepas tu kita kena tengoklah. Selepas kita portfolio tu, kita kena tengok performance measurement dia. Dia ada berapa-berapa cara kita nak calculate. Treno measures ke,
pakai Alpha Jensen ke, ataupun pakai Alpha Treno dengan apa ni, satu lagi ada 3. Dan sebenarnya ada banyak, tapi yang kita guna pakai 3. Tapi yang mudah tadi saya cakap, you compare je dengan index. Okay, you compare je dengan index. So you sebenarnya perform ke, outperform ke, underperform. Okay, you outperform ataupun underperform. Tu very simple lah. Tengok peratus je. Tu simple. Tapi kalau yang betul-betulnya, dia akan tengok Treno, okay, Alpha Jensen, okay, ataupun lagi satu saya lupa. Bila tantam macam ni nak sebut pun terlupa. Okay. So basically dia penting lah. Sebab apa? Kalau you tak measure, you tak tahu you ni sebenarnya okey ke tak. Faham tak? Kan? Sebab tu dalam kita belajar ada exam. Kan? Supaya kita tahu yang kita ni okey ke tak kan. So sama jugalah dengan ni. Kita kena measure dan kita tengok kita punya performance, kita punya portfolio, is it okay or not compared to the market. Okay? Alright. Okay, dah pukul 10. Nak sambung sampai 10.30 ke dah cukup? Takut. 10, setengah jam kita berhenti awal, setengah jam. Boleh. Boleh kan? Okey, saya pun sebenarnya dah letih ni. Sebab saya daripada pagi tadi. Okey, saya daripada pagi. Saya pagi tadi sepatutnya, kena cerita sikit lah. Pergi tadi saya pergi Angkasa Puri kan. National FM. Okey, sepatutnya selalunya kita sejam lah. Okey, 1 jam. Semalam saya pergi Angkasa Puri juga, tapi selamat pagi Malaysia. Malam saya pergi sebelum subuh. Okay, saya pergi sebelum subuh. Sampai sana subuh pukul 6 suku macam tu lah. 6 suku saya subuh dekat sana. And then saya ada banyak masa lah sebab tak dia jam sikit je masa dekat nak pergi Angkasa Puri tu. Okay, nak pergi Bangsa tu kan. So jam sikit je. So saya dah sampai dekat Angkasa Puri tu, saya pergi breakfast dulu kan, kena nasi lemak dulu apa semua kan. Okay, siap semualah. So bersembang-sembang. Sembang-sembang semualah. Sebab saya tak nak jam. Sebab kadang ada a few times lah saya terlewat. Okay, terlewat. Sempat jam. Tapi hari ni jadi. Hari ni jadi. Saya pergi bertolak 8.30. Saya punya sesi 10.30, 2 jam. At least 2 jam tu macam nilai ke Angkasa Puri tu dah sepatutnya cukup masa. Kan? Tapi nak dijadikan ceritanya dan dengan takdir Allah SWT, hari ni banjir kat KL. Kan? Banjir kan? Kat Bangsa banjir, UM banjir. Jadi saya dekat Max tu, tiba-tiba Waze suruh saya keluar. Ikut Seri Kembangan. Kenapa ni? Saya pun dalam 50-50. Kenapa saya nak ikut Waze ke? Saya nak ikut ni. Kadang-kadang Waze ni pening kan? Dia macam takut dia pening kan? So sebab bila saya tengok kat Waze tu, tiba-tiba saya sampai 10.40. Okay, 10.40. Kan? Kalau ikut keluar, exit Seri Kembangan. 10.40. Ini saya boleh terus ke? Nak terus ke? Nak ke kiri? Okay. Tapi bila saya tengok dia punya jam tu, panjang dia dekat daripada Seri Kembangan tu, panjang ke depan ni Max Saya cakap, ini mungkin Waze betul lah. Kan? So saya pun keluar. Okay, sampai tu sempatlah WhatsApp dengan dengan producer. Saya ETA 10.40, lambat sikit sebab tak tahu tiba-tiba heavy traffic. Sebab saya tak tahu ada banjir. Kan? So saya sampai dekat pertengahan jalan tu, tiba-tiba Waze bagi jalan pendek sikit. So saya sampai 10.36 dekat Angkasa Puri. So besok Angkasa Puri tu kena bagi IC, kena apa semua.
So masuk-masuk ngam-ngam 10.40. Kalau biasanya kalau kita masuk tu dia akan ada masa 4-5 minit juga sebab daripada guard tu kita nak dapat pass apa semua, okey. Dia akan ambil 4-5 minit kan. So sampai 10.40. Okey. Jadi kita pun tak naklah datang lambat kan. Sebab ini live kan, live. So kalau kita lambat, okey, kita kena inform lah dulu supaya dia orang boleh lah mainkan lagu dulu. Mainkan lagu ke apa ke kan. Ha, rupa-rupanya selepas saya dah balik kan baru tahu rupanya KL jam sebab itulah KL banjir. KUM pun banjir. UM tu memang dekat dengan Angkasa Puri kan. Di depan lagi sikit tu Angkasa. Rupanya daripada Max tu dia kalau saya terus tadi kan kalau tak adalah sebenarnya kuasa Allah lah kan takdirkannya saya ikut apa Waze kata. Tapi asalnya kalau straight tu memang tak sampai lah pukul 10.40 lah. Sebab dia rupanya banjir. Bila banjir orang tak boleh lalu kan. Orang tak boleh lalu. So ada kawasan yang air naik kan. Waze, okey lah. Waze ni walaupun Israel yang buat. Okay, tapi okey lah. Adalah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang dia pening juga kan. Tapi maksudnya orang Malaysia ni, kita orang Islam kena banyak buat macam teknologi macam tu. Teknologi navigation, teknologi yang baru-baru ni kan. Macam saham ke, portfolio ni, macam mana kita nak automated kan. Kan contohnya automated. Okay, kalau you beli saham macam ni, dia optimal. Okay. Macam tadi kan, case tadi kan. Case tu, beli contoh, dia letak dekat Asrin berapa persen. Tapi saham ni kita buat. Tu AI boleh kira berapa. Okay, ini dia optimal. Beli. Kan? Beli ini 5%, ini 20%, ini 30%. You punya return paling tinggi. Okay. Tapi lepas dah beli tu kadang-kadang adalah berlaku circumstances changes tu. Perubahan-perubahan tadi. Memanglah ada. So dia akan berubah, market berubah ke apa dan sebagainya. So tapi nak jadi dengan cerita hari ni saya terlewat. Okay, saya terlewat disebabkan oleh benda yang kita tak sangka. Kita tak sangka. Terlewat 10 minit kan. So dalam pelaburan pun sama. Ada je benda yang kita tak jangka. COVID siapa jangka? Kan? Contoh. Kan? So, macam ada benda-benda tu. Saya pun banyak kali tersungkur juga kan. Yalah benda-benda yang kita tak sangka kan. Berlaku. Okay. Saya beli IPO contohnya. IPO ni yang kita akan discuss juga nanti. Initial Public Offering. Iaitu saham tu kita beli sebelum dia didagangkan di bursa. Didagangkan di exchange kita beli dulu. IPO ni. Dia buat announcement. Siapa nak beli saya punya IPO? Okay, saham contoh Mr. DIY. Kan? So, dia bagi masa dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu tu kita boleh beli. Kita boleh mohon. Kita mohon dulu. Kita mohon, kita nak saham tu. Kita nak beli saham tu. So, dia akan buat undian lah nanti. Dia buat undian. Okay, you dapat berapa, you dapat berapa. You tak dapat langsung. Okay, so macam tu. Dia buat undian. Balloting dia panggil. So, bila you beli IPO tu, contohnya selalunya IPO ni you beli 50 sen contoh kan. Dia selalu naik. Dia selalu lebih tinggi. Bila buka je dia lebih tinggi. Tapi ada juga bila soalan. IPO ni dia tak semua orang boleh beli maksudnya. Semua orang boleh beli. Semua orang boleh beli. Semua orang boleh beli tapi dia semua orang boleh memohon. Tapi tak semestinya you dapat. Contoh saya, okay. Kita 5 orang ni mohon. Okay. Kita 5 orang mohon 100,000 unit seorang. Okay, tapi dia nak keluarkan hanya 200,000 unit. 200,000 unit je dia nak keluar untuk saham tu. So, kita 100 dah 500. So, 300,000 tu confirm tak dapat. So, apa yang dia bagi? Contoh kadang-kadang dia bagi untuk bagi sama semua. Okay, you all semua dapat. Kita semua dapat. Contohnya, seorang, kalau 200,000 bagi 5, 40,000 unit seorang. Ataupun dia nak 2 orang je. 3 orang lagi tak dapat. Faham? Okay?
Okay, so basically IPO ni kita boleh mohon, kita kalau Bumi Putra kita boleh mohon direct kepada MITI ataupun kita boleh sama-sama dengan Dan Bumi beli dengan di open market di bank. Maybank, you boleh beli kat Maybank. Nanti saya akan tunjuk cara macam mana nak beli IPO dan semua tu boleh tunjuk, saya akan tunjuk insya-Allah. Saya akan tunjuk juga macam mana nak beli saham, nak jual saham. Saya akan tunjuk juga macam contohnya macam mana nak macam mana nak beli property, kan? Nak jual property, lelong ke apa. Kalau ada rezeki lah insya-Allah. Okay? Sebab kadang-kadang tu tahun ni saya rasa saya tak masuk kod lelong sebab tak cukup dah bayar deposit. Kena tengok juga lah modal kita ada ke tak kan. So modal saya dah tak ada. Okay, modal untuk saya beli lelong ni kita selalunya kena letak at least 10% harga daripada lelong tu. Kalau harga rumah tu 200,000, kita akan ada cash 20,000. Dan 80 yang lebih 90% tu kita memang kena deal dengan bank untuk bagi financing. Sebab lelong untuk property ni dia a bit tricky sikit. Bukan tricky, dia a bit prosedur dia tu you kena faham betul-betul. Okay? Sebab kalau you tak buat betul-betul, you punya deposit yang 10% tu boleh burn. Okay? 20,000 yang you dah masukkan tu boleh hangus. Hangus tau. Hangus. Tahu tak hangus? Okay, hangus. So maksudnya orang property pun boleh hangus duit, orang saham pun boleh hangus duit, orang dalam emas pun boleh hangus duit. Okay, beli emas, tengok emas tiruan. Hangus lah juga duit kan. Beli semalam lah saya pergi tengok emas tu yang gelang. Saya tanya berapa harga gelang ni? 45,000. Kan? 45,000 saya cakap, saya tengok dengan kecil besar je aku tengok. 45,000. Gelang je tau. Bukannya rantai. Gelang saja. Okay, 45,000. Tapi dia macam tebal, macam dia tebal sikit, tebal macam ni. Okay, lepas tu dia gelang, dia tebal sikit je. Okay, dia tebal, dia punya bukaan dia tu tebal sikit. So, 45,000. Saya cakap, kan, mahal sungguh perhiasan wanita ni kan. Lepas tu terus saya buat nak pergi ke buang air lah, pergi tandas lah. Okay, so dengan itu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.